Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fabian bin Frederick, nombor metrik 148015, dan bersama saya rakan seperjuangan iaitu Muhammad Fikri bin Abdul Rahim, bernomor metrikan 146724. Baiklah, hari ini saya akan membentangkan PGT 219 iaitu pengantar kaedah mengajar ilmu kemanusiaan. Tajuk pertama iaitu set induksi. Baiklah, apa itu set induksi? Mari kita tengok. Okey, kita akan lihat dari segi definisi menurut tokoh. Okey, yang pertama sekali iaitu Esa Sulaiman pada tahun 2010 yang beliau mendefinisikan set induksi sebagai proses kemahiran terawal dalam sesuatu pengajaran yang telah dirancang untuk menyediakan pelajar bagi mengikuti sesi pengajaran. Seterusnya itu Mok Song Sang 2001 yang menyatakan bahawa set induksi merupakan bahagian permulaan dalam sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran di mana tujuan utama mengadakannya ialah untuk membina aliran fikiran serta menimbulkan minat murid-murid supaya mereka dapat memusatkan perhatian terhadap isi pelajaran yang hendak disampaikan. Seterusnya saya juga ada mempunyai definisi daripada rujukan bahasa Inggeris, iaitu set induction is a skill which is concerned primarily with setting the stage for a lesson. Baiklah, jadi di sini dapat dirumuskan definisi bagi set induksi adalah satu aktiviti permulaan di mana aktiviti permulaan ini dapat menarik perhatian ataupun memusatkan perhatian pelajar dengan isi pelajaran yang akan disampaikan pada hari tersebut. Okey, sekarang kita akan lihat kepada tujuan dan matlamat set induksi. Yang pertama sekali kita akan lihat iaitu memotivasikan pelajar supaya bersedia untuk belajar. Okey, kita lihat apabila kita ingin memotivasikan pelajar, kita akan menggunakan kaedah peneguhan ataupun pelbagai kaedah yang lain lagi untuk memastikan mereka sentiasa termotivasi ataupun minat terhadap isi pelajaran yang kita akan sampaikan pada hari tersebut. Contohnya peneguhan positif, memberi pujian, memberi hadiah ataupun memberi ganjaran terhadap pelajar pada aktiviti permulaan kita pada hari itu. Dan seterusnya itu menarik perhatian pelajar terhadap aktiviti pengajaran yang akan dijalankan. Okay, kita akan menggunakan aktiviti yang menarik yang dapat membuka minda mereka agar mereka terus berfikir. Contoh di sini adalah yang seterusnya adalah membina aliran fikiran pelajar supaya mereka bersedia mempelajari sesuatu yang berkaitan dengan isi pelajaran yang hendak diajar. Di sini kita menggunakan pengetahuan sedia ada mereka, iaitu contoh pada hari tersebut kita menggunakan tajuk kita pada hari itu adalah remaja dan kebersihan diri. Jadi di situ kita akan menggunakan bahan-bahan mandian ataupun produk-produk kebersihan yang mereka selalu guna dalam hidup seharian-harian mereka. Jadi di situ mereka akan saya pernah guna produk ini, saya pernah guna produk ini. Jadi mereka akan sentiasa terlibat. Mereka akan sentiasa ingin menyampaikan jawapan mereka kepada kelas pada ketika itu. Seterusnya itu membantu pelajar mengikuti pelajaran dengan lebih mudah dan bermakna. Okey, di sini dalam set induksi kita memastikan tujuan adalah untuk membantu pelajar supaya aktiviti pembelajaran pada hari itu adalah bermakna bagi mereka. Jadi aktiviti permulaan ini seharusnya ataupun perlu ataupun wajib menarik perhatian mereka dengan aktiviti yang kita sediakan pada hari tersebut. Okey, seterusnya menurut rujukan bahasa Inggeris juga di sini, rujukan English, iaitu purposes of set induction. Yang for the first one is moving from old to new material and linking of the two. Maksudnya di sini kita boleh menggunakan pengetahuan sedia ada mereka
ataupun pengalaman mereka itu dengan benda yang kita akan ajar pada hari itu, iaitu memberi satu konsep baru ataupun makna baru, tapi lebih berkaitan dengan pengalaman lepas mereka. Seterusnya itu giving meaning to a new concept or principle similar to that of giving example. Ini macam saya cakap tadi lah, kita memberikan konsep baru, tapi kita menunjukkan satu benda yang familiar dengan mereka, jadi mereka tidak terpinga-pinga ataupun tidak begitu bingung dengan isi pembelajaran yang kita akan sampaikan pada hari itu. Seterusnya yang terakhir adalah providing a structure for the lesson and setting expectation of what will happen. Okey, jadi set induksi ini dia merupakan satu struktur pembelajaran untuk kita menjangka apa yang akan terjadi dalam kelas itu. Jadi mungkin kita akan expect bahawa pelajar ini sudah tahu tentang contohnya tentang kebersihan diri. Jadi kita just meningkatkan lagi, enhance mereka punya pengetahuan dalam bidang tersebut. Okey. Seterusnya iaitu kita pergi pula ke prinsip-prinsip untuk melaksana set induksi yang baik. Okey, saya suka di sini daripada Cikgu Lini di Blogspot. Saya mengambil dia punya konten. Dia tekankan 3 di sini, iaitu bermakna, perkaitan pertama, perkaitan kedua. Kita lihat yang bermakna. Okey, permulaan pelajaran sepatutnya bermakna kepada murid-murid dari segi minat, pengalaman, kebolehan dan umur. Okey, baiklah. Kita sebagai guru, kita harus menggunakan kita perlu memerhati pelajar dari segi minat mereka, dari segi pengalaman, kebolehan dan umur. Okey, contoh tingkatan 1. Okey, tingkatan 1 umur 13 tahun, bukan? Betul kan? Okey, jadi mungkin minat mereka sudah beralih daripada main kejar-kejar kepada sesuatu yang lebih orang cakap lebih matang. Jadi kita di sini, kita sebagai guru perlu memberi satu bahan rangsangan yang boleh menarik perhatian mereka supaya mereka boleh berfikir, supaya mereka boleh berfikir dan sentiasa melibatkan diri dalam PDPC pada hari itu. Seterusnya perkaitan. Okey, permulaan pelajaran sepatutnya berkaitan dengan isi dan objektif pelajaran. Okey, jadi set induksi yang baik ini perlulah berkaitan dengan objektif pembelajaran pada hari tersebut. Okey, perkaitan yang kedua adalah permulaan hendaklah berkaitan dengan pengetahuan sedia ada murid-murid. Okey, macam contoh yang pertama tadi, pada hari tersebut tajuk adalah remaja dan kebersihan diri. Jadi sebagai seorang guru, guru akan memberi bahan rangsangan, contohnya produk-produk mandian ataupun produk-produk kebersihan. Jadi bila kita tunjukkan gambar raja di hadapan kelas, mereka seperti, wow, saya pernah guna itu cikgu, saya pernah menggunakan produk dan kami selalu gunakan produk ini di rumah. Okey, jadi situ pelajar lebih tertarik dengan benda yang mereka sudah sedia tahu. Mereka sudah tahu fungsi produk tersebut adalah untuk membersihkan diri. Jadi kita tidak perlu explain banyak dalam set induksi, biar mereka berfikir dan membuahkan fikiran kepada kelas pada hari itu. Baiklah, itu saja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Saya serahkan pembentangan ini kepada Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada Profesor Dr. Jamal Safri Saibul serta rakan-rakan sekalian. Saya Muhammad Fikri bin Abdul Rahim, pemegang nombor matrik 146724, akan meneruskan pembentangan ini pada tajuk prosedur pelaksanaan set induksi. Prosedur pelaksanaan set induksi terbagi kepada 3, iaitu yang pertama sebelum pelaksanaan, yang kedua semasa pelaksanaan dan yang ketiga ialah selepas pelaksanaan. Prosedur pelaksanaan set induksi yang pertama ialah sebelum pelaksanaan, iaitu perancangan rancangan pengajaran.
Sebelum seorang guru memulakan proses pengajaran dan pembelajaran, guru-guru perlu menghasilkan satu rancangan pengajaran RP. Kalau di sini ialah guru-guru perlu merancang RP dengan kreatif. Hal ini dikatakan demikian kerana rancangan pengajaran yang bagus dan menarik akan dapat membantu guru untuk memberikan pengajaran yang lebih baik. Okey, yang kedua ialah RP yang dibina mestilah bersesuaian dengan topik pengajaran pada hari itu dan tahap pengetahuan pelajar. Di sini guru boleh menghasilkan rancangan pengajaran dan merujuk kepada DSKP kebangsaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. DSKP ialah dokumen standard kurikulum dan pentafsiran. Seterusnya ialah guru perlu memilih kaedah pengajaran yang berkesan dalam usaha menyampaikan pendidikan yang bermakna kepada pelajar. Di sini guru boleh menggunakan pelbagai jenis kaedah pengajaran yang mereka rasa lebih selesa. Contohnya seperti kaedah pengajaran induktif dan deduktif. RP yang bagus dapat membantu pelajar dalam memahami isi kandungan pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Rancangan pengajaran yang kreatif dan menarik mampu membantu guru menyampaikan ilmu atau maklumat kepada pelajar dengan lebih berkesan. Menurut Laila Ahmad dan Afrina Azman 2020, kekurangan keberkesanan pengajaran guru dari awal akan menyebabkan proses pengajaran dan pembelajaran bermasalah lantaran pelajar tidak dibimbing dengan cara yang sesuai untuk mereka belajar. Hal ini dikatakan demikian kerana rancangan pengajaran amat penting bagi guru untuk memastikan pengajaran dan pembelajaran yang pada hari tersebut berjalan dengan lancar. Pada awalnya, guru perlu memastikan guru berjaya untuk menarik perhatian dan menarik minat pelajar untuk terus mendengar dengan jelas apa yang ingin disampaikan oleh guru. Oleh itu, permulaan yang baik akan membantu guru untuk memastikan pelajar terus memberikan perhatian terhadap pengajaran yang akan disampaikan. Prosedur pelaksanaan set induksi yang kedua ialah semasa pelaksanaan. Ia terbahagi kepada 4, iaitu lesson planning, classroom management, teaching technique and interaction with the student during lesson. Untuk lesson planning, guru-guru perlulah membina rancangan pengajaran sebelum memulakan pengajaran dan pembelajaran. Guru-guru perlulah mengikuti segala rancangan yang telah dibuat dalam rancangan pengajaran supaya pengajaran dan pembelajaran pada hari tersebut berjalan dengan lancar. Seterusnya adalah classroom management. Guru-guru perlu memastikan keadaan kelas selamat untuk digunakan untuk proses pengajaran dan pembelajaran. Guru-guru juga perlu memastikan kursi meja di dalam kelas mencukupi, sesuai untuk digunakan untuk pengajaran, dan guru-guru juga perlu memastikan keadaan kelas yang tidak bising dan sesuai untuk pelajar-pelajar memberi perhatian ketika di dalam kelas. Guru-guru juga perlu memastikan keadaan kelas yang lebih teratur supaya sesi atau proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar. Untuk yang seterusnya ialah teaching technique. Guru-guru perlulah mempunyai nada suara yang berbeza untuk memastikan para pelajar tidak bosan dengan dalam proses pengajaran tersebut. Contohnya, guru-guru perlu menggunakan nada suara yang tinggi ketika ingin menegaskan dalam sesuatu isi dan menggunakan nada suara yang rendah ketika memuji para pelajar. Guru-guru juga memerlukan kemahiran kontak mata yang sangat baik untuk memastikan para pelajar rasa mereka sedang diperhatikan
dan guru-guru juga memperoleh bahasa badan yang baik untuk digunakan, bahasa badan yang baik untuk digunakan dalam pengajaran, supaya para pelajar tidak terlalu bosan dengan keadaan guru yang terlalu statik di hadapan kelas. Untuk interaction with student during lesson, guru-guru perlu berinteraksi dengan pelajar. Hal ini dikatakan demikian kerana pada masa kini pengajaran tidak berpusat kepada guru, dan pengajaran mestilah berpusat kepada murid. Murid-murid perlulah lebih proaktif daripada guru dengan menanyakan soalan. Tak pun guru tanyakan soalan dan pelajar atau murid lebih proaktif dan berebut-rebut ingin menjawab soalan. Pelajar mestilah lebih ceria dan lebih proaktif dan terus bertanyakan kepada guru apa yang mereka tidak faham. Keadaan ini guru boleh melakukan, contoh aktivitinya ialah pemikiran aras tinggi. Prosedur pelaksanaan sel induksi yang terakhir ialah selepas pelaksanaan. Guru-guru perlulah menguasai kemahiran menerang. Di sini ialah kemahiran menerang terbahagi kepada 4, iaitu kemahiran permulaan, kemahiran ilustrasi, kemahiran menerang, dan yang terakhir ialah rumusan dan penutup. Untuk kemahiran permulaan, guru-guru perlu membangkitkan dan mengekalkan perhatian pelajar terhadap proses pembelajaran dan pengajaran. Guru-guru bolehlah memberi arahan seperti pelajar-pelajar sila keluarkan buku nota dan catat info-info penting berdasarkan apa yang anda lihat. Keadaan ini boleh membantu guru mengekalkan perhatian, mengekalkan fokus pelajar terhadap proses pembelajaran dan pengajaran. Yang kedua ialah kemahiran ilustrasi. Kemahiran ilustrasi ialah guru-guru memberi contoh terhadap pembelajaran yang dilakukan, seperti guru-guru boleh menggunakan penggunaan contoh yang lebih jelas, menarik dan yang mampu untuk menarik perhatian pelajar. Contohnya, guru-guru boleh menggunakan slide yang berwarna-warni, gambar yang menarik, gambar yang agak menghairankan yang mampu menarik perhatian para pelajar untuk teruskan pembelajaran. Gambar-gambar atau visual dalam slide perlulah dan mestilah jelas supaya para pelajar tidak rasa bosan atau kebingungan semasa melihat visual tersebut. Untuk pengurusan menerang, guru-guru perlu mengaitkan idea yang disampaikan dengan tajuk atau topik perbincangan pada hari tersebut. Contohnya, guru menunjukkan gambar, sekeping gambar tentang kawasan perumahan yang padat. Di sini guru mestilah mengaitkan gambar tersebut dengan tajuk atau standard pembelajaran yang akan disampaikan pada hari tersebut, seperti kawasan taburan penduduk yang padat. Dan yang terakhir ialah rumusan dan penutup. Guru-guru perlulah memberitahu kepada pelajar tentang apa yang akan dipelajari oleh pelajar pada hari tersebut dan memberitahu akan prosedur atau langkah atau aktiviti yang akan dilakukan di dalam kelas semasa proses pembelajaran. Tajuk yang seterusnya ialah kebaikan sel induksi. Yang pertama ialah guru-guru dapat mengaitkan pelajaran dan pengajaran menjadi lebih menarik. Yang kedua ialah menarik minat dan merangsang perasaan ingin tahu di kalangan pelajar. Di sini contohnya, guru menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi di dalam sel induksi, di dalam aktiviti sel induksinya, dan para pelajar akan berfikir di luar kotak untuk mendapatkan jawapan yang diberikan, yang
disoal oleh guru. Dan yang ketiga ialah meningkatkan motivasi murid dan mereka akan menunjukkan tanda bersedia terhadap pelajaran yang akan disampaikan. Dan yang terakhir kebaikan set induksi ialah menimbulkan suasana pembelajaran yang seronok. Untuk memastikan anda semua lebih faham akan set induksi ini sangat penting terhadap permulaan pengajaran dan pembelajaran untuk memastikan para pelajar terus memberi perhatian terhadap proses PNP yang sedang berlangsung. Okey, di sini saya akan sertakan satu keratan video untuk anda saksikan tentang set induksi mengikut subjek ilmu kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Cikgu bawa masuk kelas ni pun cikgu dah rasa seronok dah. Tengok segoknya, bergayanya, Terima kasih, tampaknya. cikgu. Kan? Cikgu pun handsome. Cikgu lawak ya. Okey, baiklah. Cikgu sebelum tu cikgu nak ucapkan tahniah, jutaan tahniah, ribuan tahniah kepada saudari kita Fatin yang baru saja memenangi kejuaraan saja tingkat kebangsaan. Fatin, kamu jangan seronok kan, Fatin? Kamu yang salah tau. Kamu bersalah disebabkan kemenangan kamu tu dah cikgu demam. Cikgu demam untuk hari ini memperkenalkan kepada kamu satu topik melalui sajak. Kamu nak dengar bersajak tak? Mesti best. Okey. Tapi kan ada syarat tau, cikgu nak bersajak pun. Saat lah. Cikgu tulis sikit syarat dia. Syarat dia. Okey. Cikgu akan bagi kepada kamu 3 jenis digit ataupun angka ya. Jadi kamu perlu pilih salah satu angka tersebut. Dan kamu perlu masa cikgu tengah tengah menghayati sajak cikgu buat tu, kamu perlu menghayati apa watak utama dia dan apa perkaitan antara nombor ini dengan watak tersebut. Boleh ataupun tidak? Boleh. Baguslah. Jadi nak pilih nombor apa tu? 2. 1. Cikgu jangan menang tu. Cikgu nak bagi penghargaan kepada Fatin. 2 cikgu. 2. Okey, 2. Dengar sini. Fokus tau. Engkau yang membinasakan aku. Engkaulah yang memperkosakan aku. Engkau tidak bersalahkah apa yang kau buat padaku? Hari ini kau berasa gembira atas sengsara aku. Rasa gembira. Tetapi hari esok kau akan menangis menelanjangkan perasaan bersalahmu. Wahai manusia, anda bersalah wahai manusia. Engkaulah yang telah menyebabkan legasi bangsaku musnah dan gagal membuat aku untuk berbakti kepada legasimu. Sedarlah wahai manusia. Cukup lah, okey. Terusnya nak pilih nombor apa? Ingat tau. Sebentar. Watak untuk apa sajak cikgu tadi apa dia? Engkau. Bagus. Okey. Yang seterusnya nombor apa? Ya, aku mahu. 1. Nombor 1. Okey. Kembali kepada fokus kita. Tadilah nombor 1. Aku. Betul tak? Aku menderita demi keselesaan kamu. Aku menangis, aku sengsara demi kemewahan kamu. Aku terkesima melihat kerakusan manusia yang rakus menebang, mencalar, memusnahkan bangsa-bangsa aku. Aku berasa sedih. Aku berasa sedih kerana hari ini aku terpaksa mendengar cerita rintihan kesedihan bangsa-bangsaku yang kesakitan, ditoreh, ditebang, diperkosa dan sebagainya lagi. Semua antara kamu, aku menjadi mangsa.
Okey, sudah, jangan menangis. Okey, seterusnya nombor apa? Nombor 3. Baiklah, nombor 3. Watak cikgu, watak. Ayah, watak. Terima kasih kerana peka. Watak. Watak dia. Watak pokok. Watak adalah aku. Ya, bagus. Baiklah. Seterusnya, Tiga yang tinggal. mereka anak cucumu nanti. Anak cucumu nanti. Okey. Mereka tidak bersalah. Mereka tidak tahu apa yang kamu lakukan kepada aku. Tetapi mereka terpaksa menanggung kekhilafan, kesengsaraan daripada perbuatanmu yang keji itu. Mereka juga terpaksa mengandung kesalahan yang kamu lakukan kepada kami. Mereka tidak bersalah, mereka tidak tahu apa-apa. Sedarlah wahai manusia keji, kamu telah memusnahkan peluang mereka untuk merasai seperti mana kamu rasai. Sedarlah wahai manusia. Baiklah. Watak tu satu. Fatin, cikgu boleh tak layak untuk menang johanan kebangsaan? Nombor 1 cikgu. Ya, alhamdulillah. Okey, baiklah. Okey. Cikgu nak seorang tampil ke hadapan, bukan tampil ke hadapan, bangun dengan penuh berani. Nyatakan apa aktiviti yang cikgu lakukan apabila cikgu bersajak, kamu dengan cikgu selingannya dengan nombor ni. Apa motif cikgu buat itu? Siapa yang berani cakap? Tampil ke hadapan. Khairul. Cikgu menggunakan kata ganti nama sebab ada perkataan aku, engkau dengan mereka. Kamu yakin? Betul kok cikgu? Yakin? Semua kelas yakin? Yakin. Satu kebukan untuk kamu semua. Sebab itulah cikgu tidak menolak pelawaan pengetua untuk bagi cikgu kelas terbaik di sekolah ini. Kelas tingkatan 1 terbaik 1. Okey, memang benarlah. Kamu bagus, kamu berjaya untuk menghayati apa yang cuba cikgu sampaikan. Apa yang cuba untuk cikgu ketengahkan melalui aktiviti cikgu ni. Jadi, cikgu rasa bangga lah kerana kamu berjaya untuk orang cakap mengadaptasi ilmu pengetahuan kamu yang lepas di sekolah darjah 5, 6 kamu dan di sekolah tingkatan 1 sekarang. Jadi, cikgu nak jelaskan kepada kamu lebih terperinci apa itu ataupun maksud nombor ni. Okey, nombor ni bermaksud kumpulan. Kumpulan pergolongan kata nama, kata ganti nama. Jadi yang kamu sebut engkau, aku, apa tu merupakan contoh sahaja. Jadi kita akan belajar lebih terperinci berkaitan tajuk ini. Kesimpulan untuk set induksi ialah si induksi yang baik dapat menimbulkan minat dan menggerakkan pelajar supaya bersedia untuk terus belajar. Seterusnya, set induksi yang baik juga dapat membuka ruang kepada pelajar untuk bersedia belajar dan berfikir daripada aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai yang akan disembahkan. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.